Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Safwan Iqbal bin Sapardin bersama dengan rakan-rakan pembentang yang lain, Wan Muhammad Rashidi bin Wan Nur Azani, Mir Muhammad Khalis bin Mir Ahmad Zaini, dan Muhammad Iqbal Al-Biruni bin Muhammad Amin akan membentangkan tajuk Hadis Digital, Isu, Peluang dan Cabaran. Baik, sebagai pendahuluan, kemodernan dunia masa kini didorong oleh pesatnya pembangunan teknologi digital, terutama sekali semasa rancaknya revolusi industri 4.0, dan tidak dapat dinafikan lagi bahwa setiap golongan usia, tidak kira tua atau muda, dan setiap sektor pekerjaan memerlukan kepada teknologi berasaskan digital bagi meningkatkan produktiviti kerja dan dalam masa yang sama memungkinkan penggunaan tenaga dengan kadar yang lebih minimum. Justru itu, umat Islam perlu mengambil peluang terhadap majunya pembangunan teknologi digital dengan memanfaatkannya sebaik mungkin, menerusi pengujudan aplikasi dan perisian medium pendidikan Islam, khususnya berkenaan dengan pengenalan kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar masyarakat dapat mempelajari tentang cabang-cabang ilmu hadis yang amat luas dan pada masa yang sama memberikan kesadaran terhadap bahayanya penyebaran hadis palsu ataupun kita sering dengar dengan hadis dhaif. Baik, seterusnya kita pergi kepada konsep hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana yang kita sedia maklum bahwa hadis merupakan salah satu rujukan dalam menentukan hukum hakam Islam selain daripada Al-Quran itu sendiri, dan juga menjadi penerang kepada kandungan-kandungannya. Selain itu, sebagai salah satu elemen dalam memperkenalkan cara hidup Islam dan juga menjadi panduan pemula kepada mereka yang baru memeluk Islam ataupun kita sering dengar dengan perkataan mu'alaf. Namun hakikatnya, hadis Rasulullah SAW ini merupakan kombinasi di antara dua elemen, yaitu sanad ataupun kita biasa dengan jalur perawi dan juga matan, yaitu teks hadis tersebut. Dan apabila digali secara lebih mendalam, hadis ini juga mengandungi dua ilmu asas, yaitu yang pertama riwayah. Ia adalah kata-kata riwayat, pelarasan, dan penyuntingan lafaz. Manakala yang kedua pula adalah dirayah, bermaksud hal keadaan seseorang perawi. Baik, kita pergi kepada perkembangan pembukuan hadis dan proses pengekodannya. Pada permulaan kemunculan Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri melarang sahabat baginda untuk menulis hadis. Ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bimbang bercampur aduknya Al-Quran dan juga hadis baginda. Namun larangan itu seakan-akan dihapuskan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ketika mana peristiwa pembukaan kota Mekah. Dan secara ringkas, terdapat 4 fasa tadwin, yaitu fasa pembukuan dan juga pengumpulan hadis Nabi Muhammad SAW. Fasa yang pertama adalah fasa permulaan zaman pembukuan hadis. Kedua adalah fasa penyaringan dan pentasihan hadis. Seterusnya, fasa yang ketiga adalah menghafal dan mengisnadkan hadis pada ulama terdahulu ataupun sering dikenali sebagai ulama mutakaddimin. Dan yang terakhir berlanjutan sehingga ke hari ini yaitu fasa di mana kitab-kitab hadis dikelaskan dan disistematikkan. Metodologi kajian ini adalah bersifat kualitatif. Kajian ini menggunakan kaedah perpustakaan dan bahan-bahannya diperolehi dalam bentuk jurnal, buku, kertas kerja dan juga kitab yang berbahasa Melayu, bahasa Inggeris dan bahasa Arab. Saya nama saya Al-Biruni bin Muhammad. Seterusnya kita berpindah kepada dapatan kerja dan perbincangan bahagian isu. Yang pertama ialah penyelenggara perlu memahami sumber kod tersebut. Mereka perlu memahami software asal supaya dapat melakukan penyelenggaraan efektif seperti membaiki ketiga atau dikenali sebagai bug dan kita paksi ini positif. Mereka juga bertanggungjawab menambah baik kestabilan persiap. Seterusnya, penyelenggara perlu menambah baik kemahiran mereka seiring dengan teknologi komputer. Ini memberikan masa yang lama untuk penyelenggara untuk belajar serta menambah baik kebaikan
kemahiran mereka untuk melakukan kerja dengan lebih cepat dan meminimalisir kesilapan sewaktu melakukan penyelenggaraan. Seterusnya adalah dengan menggabungkan penyelenggaraan fizikal dan penyelenggaraan perisian. Ini memerlukan penyelenggara yang boleh melakukan pelbagai tugas untuk menyerangkan kos yang akan dikeluarkan. Ini kerana bagaimana kita tahu untuk menghasilkan sesuatu perisian memerlukan kos yang amat tinggi. Yang keempat, memerlukan banyak tenaga untuk menghasilkan satu perisian. Antara tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan satu perisian ialah seperti penulis untuk mengenai bahan-bahan yang berada di dalam perisian tersebut. Penyemak adalah untuk menyemak kandungan ataupun apa yang telah ditarik oleh penarik, sama ada betul atau salah sumbernya ataupun kesilapan yang seterusnya pengumpul bahan-bahan untuk menyatukan semua bahan yang telah dikumpulkan. Semua ini dapat diselesaikan jika dipersiapkan dengan kesiapan yang baik. Saya Mior Muhammad Khalis Mior Ahmad Zaini. Untuk pembentangan daripada saya akan memfokuskan berkenaan dengan peluang di dalam hadis digital. Yang pertama, impak rujukan. Hadis digital ini mampu menghasilkan suatu impak dalam penghasilan pelbagai rangkaian rujukan perpustakaan secara dalam talian yang mampu menyimpan banyak buku digital yang asalnya merupakan kitab rujukan hadis, sama ada lama ataupun baharu, dalam bentuk buku elektronik. Yang kedua, kemudahan. Hadis digital ini juga memberi kemudahan kepada para penuntut ilmu, khususnya bahkan masyarakat secara umumnya, dalam mengakses laman sesawang atau sesuatu perisian yang sahih dan tepat berkaitan dengan hadis secara lebih meluas. Yang ketiga, tabayun. Hadis digital ini mampu menyemak status sesuatu hadis itu yang berlegar di kalangan kita dan tidak sewenang-wenangnya kita menyebarkan hadis yang bertaraf palsu mahupun lemah. Seterusnya, arus kemajuan. Sememangnya umat Islam perlu selari dan mengambil pendekatan turut sama dengan kesesuaian peredaran ini. Jadi, perkara ini dapat diterjemahkan dalam dimensi dan pendekatan baharu yang boleh diterima oleh semua orang dan sekaligus dapat menangkis tomahan sesetengah pihak bahawa agama Islam adalah bersifat jumud dan menentang kaedah bersifat baharu di dalam mempelajarinya. Walaupun pada dasarnya ia tidak memberikan impak negatif apabila wujudnya perubahan itu, malah ianya lebih memudahkan kita. Dan yang terakhir, dan kolaborasi antara pihak. Hadis digital ini juga mampu memberi peluang kepada para cerdik pandai yang mempunyai kemahiran dalam pengendalian pembangunan sains, teknologi dan inovasi ICT serta jurusan yang berkaitan dengannya untuk berkolaborasi bersama para pakar hadis untuk membangunkan lebih banyak lagi perkara serupa ini mengikut corak penyampaian yang lebih moden, inklusif dan bersifat mesra masyarakat. Cabaran. Banyak cabaran yang dihadapi di dalam mendigitalisasikan hadis. Di sini saya nyatakan 3 saja. Yang pertama, wujudnya kesalahan di dalam buku-buku rujukan yang berkaitan dengan hadis-hadis yang sahih. Kedua, mengambil hadis yang bersifat menyesatkan dan merosakkan agama Islam. Dan akhir sekali, iaitu teks Arab yang diterjemah secara salah atau kesalahan pada penandaan baris terhadap matan hadis. Terakhir, antara rumusan yang kita peroleh daripada pembentangan ini adalah: yang pertama, penggunaan teknologi digital semakin diyakini oleh para pekerja dalam setiap sektor pekerjaan. Kedua, inisiatif pendigitalan hadis Rasulullah SAW amat penting bagi memudahkan masyarakat untuk mencari pelbagai sumber hadis dan mampu menentukan kesahihannya berdasarkan huraian ulama yang ahli dalam bidang tersebut. Dan yang terakhir adalah penyebaran hadis-hadis palsu bukan sahaja membahayakan akidah umat Islam, malah mampu menimbulkan fitnah terhadap agama dalam kalangan masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih.